أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر عليك يسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil kerana sudi bersama-sama dengan Gamalul Iman dalam kuliah asar hari ini bagi menyambung kitab Qalbun Salim. Yang saya kasihi sahabat takbiran Gamalul Iman yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sahabat-sahabat pencinta ilmu yang sentiasa istiqamah berada di dalam halaqah ilmu, alhamdulillah. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, ahli ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita. Tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Untuk tidak membuang masa, saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Pada tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah yang dihormati staf kepimpinan Gema Nur Iman, juga yang saya muliakan ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah kita bersama pada bulan yang baru. Satu hari bulan 11. Maka lagi 2 bulan begitulah kita akan menjejaki tahun yang baru. InsyaAllah kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masuk lagi muka surat 400
12. Berkaitan dengan sifat sabar. Sabar ataupun kita sebut sabar. Sabar ni antara perkara-perkara yang perlu kita buatlah sebagai hamba Allah. Sebab kita ni diuji. Ada kala tu ujian tu memihak kepada kita ataupun sebaliknya. Okay, baik, tengok. Berkata hukumnya sabar. Sabar hukumnya fardu ain ke atas setiap mukallaf. Sama ada sabar dalam mengerjakan taat yang wajibnya. Dalam membuat sesuatu yang wajib ni kena banyak sabar kerana banyak ujian. Nak pakai tudung, nak pakai pakaian yang menutup aurat ni, dia very yang kata apa? Sangat menekan lah, ataupun kita sebut sangat perlu. Itu tuan dirahmati Allah. Sabar. Nampak tu ejaan sabar. Okay, baik. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Tak semua orang boleh meninggalkan maksiat secara gus. Kadang-kadang ia memerlukan sifat sabar. Kata sabarlah, sabar. Jangan sabar lah. Kalau tak sabar, kena dah. Kan? Dan juga sabar dalam ketika menimpa ataupun menerima ujian, iaitu bala. Kan? Macam saya lah. Tadi mulah perut. Alhamdulillah Allah bagi ujian tu, kita patut rasa syukur lah. Kenapa patut rasa syukur? Sebab ada ujian. Ujian ni tanda kasih sayang Allah. Patut ada sebahagian mengatakan kalau ujian tu semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka ujian tu baik. Tapi kalau ujian tu seolah-olah menyebabkan kita jauh daripada Allah Ta'ala, tu bahaya tu. Di situ ada sikit masalah. Okay. Sabarlah menunggu. Kalau saya tak masuk, sabarlah sampai pukul 6 pun tak apa. Pastikan anda terus sabar. Hidup ni kena bersabar. Kan? Wallahu a'lam. Okay. Dalam ujian. Sabarlah. Okay. Macam mana apa sekalipun banyak perkataan yang perlu diungkapkan dalam diri kita adalah perkataan sabar. Kan? Sebab kadang-kadang banyak benda yang kita kena banyak sabar. Kalau nak marah, banyakkan istighfar. Kita dah lah penat-penat balik kerja, tiba-tiba balik-balik rumah, anak pula sepahkan. Sabar. Kan? Sabar. Tepuk dada kita ataupun sapu dada kita. Sabar. Gitu kan. Tak baik marah-marah. Sabar. Tapi sabar ni dia ada batas. Tak semua sabar tu tak berbatas. Tak. Sabar ni dia ada batas. Bukan maknanya tak boleh marah. Tapi batasnya tu ada. Baik. Al-Jurjani berkata, sabar adalah meninggalkan keluh kesah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pedihnya satu ujian. Maknanya keluh kesah kepada selain Allah. Maknanya kita tak cerita ke orang. Kan? Kita tak zahirkan sesuatu tu kepada makhluk, melainkan kita hanya kepada Allah Ta'ala saja. Ni tak semua orang mampu buat ni. Tapi inilah kadang-kadang hakikat. Hakikat yang kita kena faham bahawasanya yang membantu kita adalah Allah Ta'ala. Yang selamatkan kita adalah Allah Ta'ala. Yang menyelesaikan segalanya Allah Ta'ala. Jadi manusia yang membantu. Sebabnya Allah yang menggerakkan hati seseorang untuk membantu kita. Alhamdulillah kan. Kadang-kadang ujian ni pedih kan. Kadang-kadang kita sebut kalau menimpa pada orang, kita mudahlah cakap sabar. Tapi kalau kena kat diri sendiri, tak terungkap sabarnya. Tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Pada nota kaki 368, mukallafun. Bermaksud orang yang dibebani dengan hukum syarak. Dalam erti kata, mukallaf ialah orang yang dituntut melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Wajib bagi mukallaf seperti sifat 20. Sifat-sifat mazmumah tu perkara yang penting lah. Okey, baik. Syarat mukallaf ada 3, iaitu baligh, berakal sampai seruan Islam kepadanya. Sebagian ulama menambah, hendaklah dia tidak putus dan tidak pekak sejak azali. Itu antara wajib bagi mukallaf. 3 perkara itulah baligh, berakal sampai seruan Islam
kepadanya. Ataupun sebagian ulama menambah hendaklah dia tidak buta dan tidak pekak sejak kecil lagi. Ini antara perkara-perkara yang disebutkan. Wallahu a'lam. Okey, baik. Maka kita cukup syaratlah, balik dah, berakal dah, sampai seruan Islam kepadanya pun sudah. Sebagai ulama menambah hendaklah dia tidak buta dan tidak bekak sejak kecil. Contohnya, mengerjakan solat 5 waktu sehari semalam. Contohlah, hari semalam dalam sabar dalam menuntut ilmu juga termasuk dalam bahagian ini. Dia termasuklah istiqamah dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan diri untuk sentiasa menjalankan segala bentuk ibadah sama ada berkaitan dengan harta, jasmani ataupun hati. Meneruskan amar ma'ruf nahi munkar dan bersabar dalam menjalankan semua ketaatan tersebut dengan pelbagai ujian dan cubaan seperti pendustaan, serangan dan juga gangguan. Ini antara benda-benda yang kita banyak akan alamilah. Maka ada perkara yang kena sabar, kan? Hidup ni sabar tu mesti adalah. Sebab banyak akan berlaku kepada kita bentuk-bentuk perkara-perkara yang datang kepada kita. Contohnya dalam ketaatan. Sabarlah. Sebab kita terikat dengan hukum. Ada orang tak suka, benci betul lah. Kan sekarang ni orang tak suka mengikut syariat. Kadang-kadang dah sebut dah, seorang isteri tak boleh membuka aib suami walaupun dah menjadi bekas isteri. Tak boleh, tapi ramai buat lagi. Ini masalah. Nak cerai sabar. Semua ni kena sabarlah. Kena sabar. Nak kahwin kena sabar. Nak ada anak kena sabar. Nak anak tu dah ada, nak membesar, kena sabar. Bila anak tu dah besar, nak suruh dikahwin pula, kena sabar. Tapi time mati, dia minta lambat sikit, tak nak pula cepat. Itu masalah dia. Biarlah mati cepat-cepat. Tak sabar, nak mati tu sabar. Waktunya akan tiba. Sebab tu kena banyak bersabar. Baik, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, ala tanalul ilma illa bisittah san'unu bi'ayakum an majmu'iha bibayani zakain warhisin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zamani. Dia kata, ingatlah, kamu tidak akan mendapat ilmu melainkan dengan 6 perkara. Iaitu 6 perkara aku akan beritahu kepadamu. Yang pertama, pintar, lapang dada, penuh kesabaran, bekal yang cukup, tunjuk ajar guru dan waktu yang sama. Ni sebenarnya syair. Akhilan tanal ilma illa bisittatin zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustazi wa tun zamani. Ini syair. Yang didenangkan ada ulama didenang gitu. Saya tengok balik. Akhilan tanal ilma illa bisittatin zakain wa khirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustazi wa tunuz zamani. Itulah namanya syair Imam Syafi'i kepada penuntut ilmu. Itu cara dia. Siapa-siapa yang mengajar anak-anak boleh. Yang kat sekolah kan, ingat yang pertama mesti pintar, zakain, lapang dada, sabar, bekal yang cukup, tunjuk ajar guru, wa irsyadi ustazi wa tuliz
zamani. Itu antara dia. Tunjuk ajar gurunya, dia kata sebahagian kitab mengatakan syair ini adalah sebahagian syair Sayyidina Ali, tapi dialunkan oleh sebahagian ulama mengatakan Imam Syafi'i lah kalam-kalam dia tuan-tuan. So boleh amalkan. Kalau bosan-bosan kan, buatlah syair begitu. Itulah syair yang dibaca. Baik. Dan disebutkan, tengok dia kata pintar, lapang dada, penuh kesabaran. Itu kita nak rimak. Sebab tu dalam penuntut ilmu ni dia kena banyak bersabar. Bukannya hari ni belajar, besok faham. Bukannya besok belajar, hari ni faham. Tak boleh. Bukannya hari ni faham, besok terus jadi orang yang ustaz. Tak. Mesti sabar. Nak belajar alim kitab, makan masa 8 tahun. Nak jadi warak, faham semua. Bab fiqh, bab tauhid, tasawuf, syariat. Makan masa tak? Makan. Macam kita lah, berapa lama kitab Qalbun Salim ni? Ada saya rasa lah, kira 4-5 tahun dah kitab Qalbun ni. Tak habis-habis lagi. Nanti dah nak habis dah tu. Okay? Wallahu'alam. Baik. Dan keberikutnya, contoh meninggalkan mencuri, minum arak, mengumpat dan maksiat yang lain. Ia termasuk melakukan perjuangan melawan hawa nafsu, memerangi penyelewengan jiwa, meluruskan kebengkokannya, dan mengekang pendorong-pendorong kejahatan dan kerosakan yang dibisikkan oleh syaitan ke dalamnya. Baik. Ini termasuk menyedari bahawa dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Maknanya kita jangan ingat penuh dengan kesenangan, tetapi ia adalah ujian. Dunia ni adalah tempatnya ujian, tempatnya kita dilakukan dengan perkara-perkara yang perlu kita bersabar. Baik. Dan disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji iman hamba-Nya dengan pelbagai musibah, kerana dialah yang lebih tahu tentangnya. Cobaan dan ujian ini boleh terjadi terhadap harta diri sendiri dan juga keluarga. Macam-macam harta kita ni diri, kadang-kadang keluarga boleh datang. Maka inilah akan perkara yang kita. Baik. Dan daripada Sayyidina Khabbab bin Al-Ad berkata, kami mengadu kepada Rasulullah. Baginda beralaskan selesai kain di sisi Kaabah. Kami bertanya, tidakkah baginda mahu? Dia kata, tidakkah baginda mahu meminta pertolongan kepada kami? Lalu baginda Nabi SAW bersabda, qad kana man qablakum yu'akhadhu ar-rajulu fayufahru lahu fil ardi fayuj'alu fiha fayuja'ul bin minshar fayudau ala ra'sih fayuj'alu nisfaini fayunshatu bi amshatil hadid ma dumna lahmihi wa 'azmihi fama yasudduhu zalika an dinihi wallahi la yataminna hadzal amru hatta yasira rakibu min san'a ila hadra mauta la yakhafu illa Allah faz'aba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Apa dia? Sesungguhnya sebelum kamu ada seorang lelaki yang diambil lalu digali lubang untuk kuburnya untuknya, kemudian dia dihumbankan ke dalamnya, gergaji dibawa kepadanya, lalu gergaji tersebut diletakkan di atas kepalanya, kemudian kepala ini digergaji sehingga terbelah dua, ada juga dicakar dengan pencakar besi sehingga memisahkan daging dan tulang. Ini semua tidak membuatkan mereka berpaling dari agama Islam. Demi Allah, akan sempurna perkara itu sehingga seorang pengembara itu mampu berjalan dari Syar'ah hingga ke Hadramaut dan dia tidak takut melainkan Allah serta tidak risau jika segala menekam kambingnya. Akan tetapi kamu tergesa-gesa inginkan kemenangan atau hasil. Sebab itu dalam apa juga sekalipun tuan-tuan perlukan banyak sabar. Tidak mahu dengan segera menginginkan satu perkara, berkehendak dengan segera nak satu perkara, tak boleh. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Baik. Dan disebutkan daripada Sayyidina Anas bin Malik berkata, Nabi SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun
as-sabiru fihim ala dinihi kal-qabidi alal jamri. Akan datang satu zaman kepada manusia di mana orang yang sabar daripada mereka yang berpegang dengan agamanya seperti seorang yang menggenggam bara api. Al-Qari mengatakan tidak mungkin seorang itu boleh memegang dan menggenggam bara api melainkan ia memerlukan kesabaran tinggi dan perlu menghadapi kesusahan. Untuk itu tidak dapat digambarkan pada waktu itu apabila seorang itu menjaga agamanya dan juga cahaya keimanannya kecuali dengan kesabarannya. Ini adalah hadis 40 peristiwa akhir zaman. Keadaan tersebut ingin mengamalkan kehidupan beragama sampai keadaan begitu sekali perlu. Sampai perlu menggenggam bara api. Seolah-olah kata tuan-tuan, sabar dia sampai begitu sekali. Tingginya kesabarannya itu luar biasa. Macam seolah-olah memberikan satu impak yang besar. Kita boleh sebutlah impak yang besar, image yang besar. Waktu tu sangat menekan kepada orang Islam. Waktu nak mengamalkan kehidupan beragama akan tiba saat itu yang disebutkan. Itu saja. Tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita jelas dan lebih baik. Sebab tu ada kalanya sifat tu memang kena ada. Sampai keadaan kesabaran itu terpaksa diuji dengan kesabaran yang tinggi. Walaupun batas itu telah melebihi, kadang-kadang, inilah saya sebut mudah. Bila Allah, kita minta Allah, ya Allah, kau berikanlah aku kesabaran. Maka kita akan teruji supaya terdidik dengan kesabaran. Kita selalu minta, ya Allah, kau ujilah, ya Allah, kau berikan aku ketabahan. Dan Allah akan mendatangi satu perkara supaya kita tabah. Itu juga dengan sabar. Bila Allah mendatangi satu sifat sabar atau satu ujian, bermakna Allah sedang mentarbiah kita dengan sifat sabar. Kena banyakkan bersabar. Sebab kadang-kadang hilang sifat sabar boleh memusnahkan satu perkara yang telah dibina selama 20 tahun. Kerana bila hilang sifat sabar, boleh terjadi satu benda yang tidak baik. Apabila hilang hanya sifat sabar selama 10 minit. Kan itu saja. Sampai timbul kemarahan. Sebab tu banyakkan istighfar. Banyakkan kita selawat. Okay? Itu jaga-jaga. Sebab tu sabar ni penting. Tapi akan datang satu keadaan tu, orang tu seperti Nabi sebut apa? Berpegang dengan agama seperti seorang yang menggambar api. Seolah-olah very struggle keadaan tu. Keadaan yang mengalami perkara itu sangat-sangat menguji. Okay? Wallahu a'lam. Okay, Imam Syafi'i berkata, wala khuznun wala sururun wala ba'sun 'alaika wala raha'u. Dan tidak ada kesedihan yang berterusan, juga tidak ada kebahagiaan yang abadi. Begitu juga tidak ada kesengsaraan yang bertahan selamanya. Samalah juga dengan kemakmuran. Tengok, wala khuznun yadmu wala sururun, dan tidak ada kesedihan yang berterusan. Tu tak ada benda yang akan berterusan. Juga tidak ada kebahagiaan yang abadi. Maknanya tak ada benda yang kita kata sedih ni tak lama mak akan hilang sedih itu. Betul? Memang sedih tu lambat atau cepat. Mesti pergi. Sebab tu janganlah terlalu bersedih sampai meratapi, sampai berang. Dia akan pergi. Sebab tu kalau kita tengok orang meninggal, mak dia tak faham ya. Tengok orang dah kehilangan suami, dia sedih-sedih. Kan? Mesti sedih. Teringat suami. Bila malam nak tidur, teringat suami ada sebelah. Sedih tak? Sedih. Tapi akan berlalu. Betul tak? Sikit demi sikit dah akan berlalu. Tetapi bukan makna melupakan. Kesedihan itu selamanya, tidak akan selamanya kekal. Tetapi ada kalanya ia datang. Seperti waktu raya. Kan bila dengar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita boleh dengar takbir, teringat siapa? Orang yang kita sayang. Tak ada mak ayah kita. Kan? Tapi walaupun mak ayah kita meninggal, bila ada satu part kita akan datang kesedihan. Tapi kena ingat, sedih tu akan pergi. Jangan, maknanya sedih. Mana ada orang tak sedih? Tapi akan pergi. Tetapi bila teringat, dia tak sama dengan kesedihan.
kali pertama. Sebab tu kalau hari ni kita dah kahwin, tiba-tiba suami kita meninggal, sedih. Isteri kita meninggal, sedih. Jadi macam mana datang kebahagiaan tu, Ustaz? Bila kita kahwin lagi. Itulah caranya. Maknanya ada jodoh kita lagi. Tapi ada orang tak nak kahwin. Tak apa. No problem. Dia percaya bahagia dengan anak-anak. Itulah. Kailah. Lama-lama dia kata, bang, ingat abang sama-sama kita besarkan anak, tapi sekarang abang dah tak ada. Maka kita kena faham. Dan juga wala sururun ya dunu, wala sururun. Juga tidak ada kebahagiaan yang abadi. Ya betul. Ada mak tengok ayah-ayah, kan ibu-ibu tengok orang yang kahwin ni tak pernah bergaduh. Sentiasa bahagia. Mana ada? Kan? Tengok tengok suami kau ni kau nampak setia je, nampak macam romantik je korang kan. Cemburu pula aku tengok. Dalam hati kita kata, ya Allah, dia tengok apa yang dia tak tengok. Kalau dia tak tahu, kalau dia tahu apa berlaku kat rumah, dah berapa banyak periuk di balik. Kan dia tahu. Kan? Berapa banyak dah terjadi, macam-macam jadi. Tu kan tahu. Kan betul tak? Betul kan? Dia kata tengok bahagia je korang dua kan. Pakai baju sama. Kan? Bila birthday sama-sama. Sweet lah korang. Dia tak tahu dekat rumah semut dah ditelan. Buah apple tu, kulit tu tak cabut pun dia telan. Faham? Nak kata setiap bahagia tu ada, tapi bukan setiasa bahagia je. Balik rumahnya, ya Allah bahagianya aku. Jarang berlaku. Kan? Jarang berlaku. Mesti ada salah fahamnya. Dan ke wala yu'sun, wala ba'sun alaika wala raha'u. Begitu juga. Kesengsaraan yang tidak ada kesengsaraan yang bertahan selama-lama telah juga dengan kemakmuran. Sebab tu dalam hidup kita mesti ada asam garam, suka duka, ataupun kalau dalam bahasa Hindustannya kabi kushi, kabi gem. Ada kalanya kita gembira, ada kalanya kita berduka. Kan? Cerita kabi kushi, kabi gem. Tengok. Best, tuan-tuan. Kan? Kan mula-mula terpisah dengan mak berapa lama. Kan? Akhirnya Masya Allah. Tak minat baguslah, hebatnya. Kalau tak minat tak. Ada suka, ada duka. Betul? Kabi kusi, kabi gemu. Sedih kan? Ada orang dia tak minat. Saya pun tak minat. Saya orang soleh. Orang soleh mana minat. Saya baca Quran je, baca kitab. Tak tengok Hindustan kan? Kan? Handphone tak tengok. Hari-hari mengaji. Apa lah. Tak tengok, saya pun tak minat. Anak-anak ceritanya kita gitulah ceritanya. Tak minat syarah, betul lah. Saya minat Zubirhan. Macam-macam dia dan macam. Di papa ni umara ni solah. Di pepana ni umara ni malah. Saya tak minat syarahan, saya minat Zubirhan. Kadale. Betul lah, tu Zukrihan lain. Zukrihan tu jual nasi kandar. Apa Zukrihan? Zukrihan tu jual nasi kandar. Kan? Tak minat syarahan dah lah. Kita minat ni Zubirhan. Macam-macam ni. Ya, dah macam. Okay, baik-baik. Dah, tuan-tuan. Dan samalah juga dengan kemakmuran. Tu yang kita sebutlah. Benda-benda ni sifatnya sementara. Hari ni susah, mungkin besok senang. Kan? Ketawalah. Besok mungkin kita bersedih. Hari ni kita bersedih, besok mungkin kita ketawa. Hari ni kita bermasam muka, mungkin besok kita senyum terbuka. Senyum je. Semalam masam, tiba-tiba senyum je. Saat dapat anak, suka gitu. Siapa menjaga anak, ya Allah, rambut mak terurus. Tak terurus. Naik atas, turun bawah. Kan? Dapat anak, Allahu Akbar. Ya Allah, suka ya Allah, suami aku soleh. Sekali kau bangun susu tengah malam, rupa mak tak ada. Kadang-kadang terpusing. Tengkuk terpusing, kepala ke belakang. Kan? Sebahagian gitu. Kan? Tapi nikmat dia apa? Bila Allah dah besar, dah anak kita, bang.
Dulu ingat lagi susah waktu malam tu. Kan kita mengalami perkara tersebut, betul tak Mak kan? Tengok anak-anak kita dah besar dah bang, dah nak kahwin dah anak-anak kita. Teringat pula dia waktu kecil dulu kan. Benda-benda yang kita kata kesusahan tu tak lama. Kan hari ni kita kata, los, ada anak kecil ni susah nak ke mana-mana. Sabarlah, satu hari nanti dia tak nak dah ikut kita. Betul tak Mak? Hari ni dia sibuk duk ikut kita untuk kita. Nak pergi kenduri ikut, nak pergi jalan ikut. Lama-lama kan tak ada. Masa diorang kecil-kecil tu dah besar dah tak ada dah kan. Itu biasa tu. Kadang si ayah kata tu lah mak. Kesian besar dah, alhamdulillah besar dah anak-anak kita ni. Rasa rindu pula nak bawa baby. Lain macam abang ni katanya. Tu bahaya tu. Wallahualam. Dan rahmati Allah. Mana hidup kita ni bersilih ganti. Tapi kita tak minta lah ujian tu menimpa. Tapi hidupnya begitu. Wala khuzun yadubu wala sururun. Wala ba'sun alaika wala rakha'um. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita kena ingat sampai bila-bila lah. Tidak ada kesedihan yang berterusan. Dan juga tidak ada kebahagiaan yang abadi. Begitu juga tidak ada kesengsaraan yang bertahan selamanya. Sama jugalah dengan kemakmuran. Maknanya hidup kita ni ada suka, pahit, manis. Adanya asam dan garam. Itulah perjalanan hidup. Maka sabarlah. Saat menghadapi sesuatu, benda tu akan selesai. Tapi relax lah bro. Kan? Jangan nak cepat-cepat. Macam sakit lah. Sakit ni datang laju macam yang terkejun. Tapi nak pergi macam siput babi. Slownya, ya Allah, bila nak hilang demam ni. Kan? Bila lah nak hilang batuk ni. Bila lah nak hilang sesemua ni. Lambat sikit. Supaya kita sabar. Bagi lama sikit lah. Janganlah cepat sangat. Wallahu a'lam. Okay, baik. Kita masuk di bawahnya tuan hadirin yang dirahmati Allah. Antara doa-doa. Tengok doa menghilangkan kesedihan. Tengok. Dan duka cita. Bacalah doa yang pernah dibacakan Nabi SAW. Ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Allahumma inni abduka wa banu abdika wa banu amatika. Nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi ilmi ghaibi indaka an taj'al Qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a khuzni wa zahaba hammi. Itu ada doa tu dalam sebagian hadis riwayat. Nak hilangkan sifat duka cita dan kesedihan. Bacalah. Allahumma inni abduka wa bunu abdika wa bunu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaitu bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عني. Ya Allah, sebenarnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu dan anak hamba perempuan-Mu. Itu yang disebutkanlah. Atau boleh bacalah maksud dia kat situ. Doa tu kalau tak ada buku tu minta admin lah untuk share dalam grup boleh. Kekanda Amirah kalau tak ada, kalau ada minta Kekanda Intan lah. Masukkan dalam grup, masuk dalam grup. Kalau tak masuk-masuk juga, sabar. Kita kena banyak sabar. Okey. Ustaz, hadis riwayat Imam Ahmad ni, dia ada dalam hadis 40 Imam Nawawi juga ke Ustaz? Saya tak pasti. Tu saya tak pasti. Macam sama ke? Saya rasa macam pernah dengar dalam kitab hadis 40 tu, saya nak confirm tu. Mungkin ada. Mungkin inilah hadis ni sama je daripada Rasulullah juga. Mungkin dinukilkan dalam kitab. Macam tadi kan yang saya kata genggam bara api tu. Sama juga dinukilkan dalam kitab Syekh Fahmi Ahmad Zamzam tentang hadis peristiwa akhir zaman. Tanda-tanda kecil hari kiamat. Ada sebutlah keadaan tu. Itu yang saya sebut tadi. Wallahu a'lam. Okey. Doa tu kita perlu amalkan. Okey, baik. Sabar dalam mengerjakan ibadah yang sunat dan dalam meninggalkan perkara yang makruh dan harus. Hukumnya sunat, bukan wajib. Itulah juga sabar untuk tidak membalas orang lain yang menyakiti dan menzalimi dirimu.
Kan ada orang kata ustaz, bila orang buat kita jangan buat orang. Yalah betul. Sabar je. Nanti Allah pandailah reply. Kadang-kadang mak, kan ibu-ibu kadang-kadang sekarang ni susah nak bagi muka, makin dipijak-pijak kepala. Kan kalau kita berlaku baik. Kan maka berlaku baik, maka itulah keadaan. Wallahu a'lam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ini antara sebahagian perkara-perkara yang kita sebutkan. Peringatan kepada kita. Baik. Dan disebutkan juga begitu juga sabar untuk tidak membalas orang lain yang menyakiti dan menzalimi dirimu. Hukumnya sunat juga, tetapi pahalanya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang bersabarlah saja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Masya Allah, besar. Tak terkira pahala orang sabar ni. Banyak orang sabar, kan? Banyak kan sabar. Macam antara saya tanya nenek tu lah. Nenek tu umur 77. Macam mana rumah tangga nak bahagia? Banyak kan sabar. Itu je dia punya tips kebahagiaan. Banyakkan sabar. Jadi ustaz, dia kata sabar sampai bila? Selagi mana sabar, sabarlah. Tapi sampai satu tahap, sabar itu tidak memberikan sebarang perubahan, maka barulah ambil tindakan yang sepatutnya. Kan? Wallahu a'lam. Ini disebutkan lah. Antaranya. Wallahu a'lam. Okay, baik. Wallahu a'lam. Kan banyakkan sabar. Sebagianlah kata orang banyakkan sabar. Betul-betul kena banyak bersabar. Kita hidup ni kena banyak bersabar. Cuaca sakit perut kot. Tadi lain ni cuaca sakit perut. Okay. Wallahu a'lam. Okay, baik. Kena banyak bersabar. Tu je lah. Tapi sabar tu ada batas lah. Kalau dah sampai tak diterima, so kita kena adalah sifat yang lain. Baik, beberapa kelebihan orang yang sabar. Okay, baik. Allah Subhanahu wa taala. Sabar tahap gaban. Gaban boleh macam tu. Gaban tu belah mana tu sabar tahap gaban. Sebab tu cara bersabar ni banyak lah. Kan, cara bersabar ni banyak. Kalau tak mampu menahan sabar, jangan mengeluarkan ungkapan. Ungkapan tu kadang-kadang kena berjaga. Kadang kita mengungkap benda-benda yang tak baik bila hilang sabar. Kena banyakkan bersabar. Nak cakap tu sabar. Kan, contohlah ada kawan saya nama dia Amira. Contoh. Kan, nama dia Amira. Bila nak marah suami kan, dia kena sabar. Amira, sabar Amira. Dia pujuk diri dia. Amira, sabar Amira. Dan dekat tangan dia tu dah ada periuk tu. Kalau balik kepala suami dia fitan. Sabar Amira. Amira, sabar Amira. Gitulah. Gitu-gitu. Kan? Kadang-kadang kalau merajuk orang perempuan ni, dia masuk dalam bilik pegang bantal kan. Pegang bantal menangis. Alah, nak kena pujuk bagai. Alah. Macam-macam. Kan? Macam-macam. Bawa je habis jual. Selesai tu. Kan? Ni nak birthday isteri saya ni Mak Oi. Minggu depan hari Isnin. Tak tahu nak bagi apa. Nak bagi blender je. Boleh blender bawang. Dengan cili kering kan. Nak masak nasi lemak. Okey lah tu. Wallahualam. Bukan makan ke macam pengalaman. Banyak cerita drama. Isteri saya baik. Kalau dia merajuk tu tak macam tu. Kalau dia merajuk tu dia minta pujuk. Dia peluk saya. Awak merajuk ni? Biasalah tu orang perempuan. Kena pandai lah. Cara dia. Takkan tu nak ajar. Kalau tak dipujuk, nanti tak rasa kasih sayang. Biarkanlah. Dia merajuk. Kena merajuk pun best. Dilekah dilsi. Betul. Nyanyi ustaz sikit. Okay, wallahualam. Baik. Beberapa kelebihan orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan beberapa anugerah kepada orang yang sabar. Tidak kepada selain mereka, iaitu mengampunkan dosa, memberi rahmat dan pahala, menjadi ikutan dan memberikan pertolongan. Okey. Mendapat rahmat daripada Allah bagi orang sabar. Tengok. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang dilimpahi dengan kebaikan daripada Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk hidayahnya. Itulah kelebihan orang yang sabar, mendapat rahmat daripada Allah. Dan yang kedua, kebersamaan selalu bersama Allah yang disebut sebagai ma'iyatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan sabarlah kamu, kata Allah. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang yang sabar. Nampak? Allah kata lagi tentang kelebihan orang yang bersabar dan menjadi ikutan atau pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Sajdah ayat ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Dan kami jadikan daripada kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaumnya kepada agama kami selama mereka bersifat sabar. Nampak? Pokok pangkalnya sabar. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Bahkan jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka musuh datang menyerang kamu dengan serta mereka, nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Dan juga antara kelebihan orang yang sabar, ganjaran pahala yang tidak terhitung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka tidak terkira. Belajar untuk sabar. Okay? Allah telah menyebutkan tentang sabar sebanyak 70 tempat dalam Al-Quran. Mendapat kebaikan daripada Sayyidina Ibnu Abbas sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fis sabri ala ma takrahu khairun. Sabar dengan sesuatu kamu benci adalah satu kebaikan. Sabar. Kadang-kadang kita tak suka, tapi kita kena sabar. Nabi Isa bersabda, sesungguhnya kamu tidak akan memperoleh sesuatu yang kamu suka melainkan dengan bersabar dengan sesuatu yang kamu benci. Nampak? Sesungguhnya kamu tidak akan memperolehi sesuatu yang kamu suka melainkan dengan bersabar dengan sesuatu yang kamu benci. Kadang kita tak suka kan? Aku geram betul lah tengok suami aku ni. Makan dia tak basuh pinggan. Minum tinggal ke atas meja. Sabar dong. Jangan dimarahin. Sabar. Sabar. Aku bengang betul lah suami aku ni. Bila pakai baju je, tak seluar tu tak basuh-basuh, dia gantung kat belakang pintu. Sabar dong. Jangan dimarahin. Sabar. Geram betul aku suami aku ni. Bila mandi je, dia punya kain letak, dia punya tuala tu letak dekat atas tilam. Lepas tu bukan nak gantung. Sabarin dong. Jangan marahin. Sabar. Kan? Mana suka orang perempuan marah. Hai, tak boleh ke sidai kain tu letak dia begitu basah. Sabar dong. Banyakkan sabar. Allah bisa tegal biasa. Sampai satu saat itulah
abah engkau ni. Kalau mandi macam itulah daripada dulu lagi, kan? Abang kau gitulah sampai sekarang. Bila mandi je tak disangkut ni. Bila minum dibiar tabinya. Daripada dulu sampai sekarang. Gitulah abah kau. Nampak? Allah bisa tegal biasa. Tapi sebagai seorang itu mesti ubahlah sikap. Jangan asyik letak gitu je kan. Angkatlah toilet tu sidai. InsyaAllah isteri tambah sayang. Macam ni lah. Sayang-sayang. Gitu. Macam ni lah mama sayang papa. Toilet sidai. Lepas makan basuh. Kan? Lepas minum basuh, ada sampah buang. So sweet. So sweet. Kan? Memang tu sweet gitu. Kerja sama, dia panggil common sense. Kan? Sama-sama buat, ya Allah, sweet lah abang ni, rajinnya. Lepas tu, makan suap isteri tu. Masya Allah. Ni abang suap ni. Okey, dia wala-wala. Okey, abang pula kena suap. Suap tu sekali gigi-gigi pergi. Pakai gigi palsu. Time dia gigit tu, tergigit dengan tangan. Sekali tangan tu tarik gigi dia. Astaghfirullah. Bang, lain kali tu gigi tu elok-elok sikit bang. Hilang selera saya. Saya ingatkan tadi sayur bendi. Rupanya gigi abang. Bukan sayur bendi, rupanya gigi abang. Astaghfirullah. Ya? Wallahu a'lam. Sabar. Jangan marah. Wallahu a'lam. Dah tuan ibu-ibu dah 5:56 dah. Kita berhenti muka surat 419. Sabar. Kan? Banyak kan? Sabar boleh. So babe. So babe. Tu kan. Tu lagu tu kan. So babe. So babe. Kan. Nyanyilah. Kalau isteri kita jadi marah kan. Kalau orang perempuan, apa dia? Tino, sabawe. Tino, sabawe tu be. Kan? Yang penting set kita jangan pecah. Kembali kita pada Nora Danis. Kekanda Amnira. Ustaz, bukan soalan ke Ustaz? Silakan. Tapi ingat, set kita jangan pecah. Ustaz, kita jangan pecah deh. Baik. Sabar, sabar. Pergi makan ikan bekok. Silakan jemaah. Kalau ada yang rasa tak sabar tu, sila sabar. Sila bagi soalan ke Ustaz. Tak ada soalan ke? Ustaz ni jap pergi sana, jap pergi sini. Okey, baik. Set kita jangan pecah. Assalamualaikum Ustaz. Salam, ya. Ustaz, nak tanyalah sikit. Tadi kan, masa akak duk scroll TikTok, sajalah melayan kan, ya. Tiba-tiba keluar satu ustaz ni, dia bercakap. Dia kata, pergi kubur. Apa tu? Pergi kubur. Pergi perkuburan. Macam ni. Kan orang perempuan ni kan bila suaminya dah meninggal, eddahnya bermula daripada hari meninggal, daripada hari suaminya meninggal 4 bulan 10 hari kan. Baik, 120 hari. Lepas tu, Ustaz tu cakap perempuan tu boleh pergi ke kubur, masa hari pengebumian tu lah, boleh pergi dengan syarat dengan keluarga lah, dia kata ahli keluarga. Lepas tu tiada mengundang fitnah. Jadi saya agak macam baik. Saya lebih cenderung lah. Saya lebih cenderung mengambil pendapat yang masyhur lah. Walaupun ada pendapat khilaf, kita keluar daripada khilaf, sebaiknya jangan pergilah. Itu lebih baik. Dalam tempoh iddah, maka itu adalah lebih baik. Okey. Itu lebih baik. Kita mengambil pendapat yang majoriti lah. Itu keluar daripada khilaf. Sebagai ulama kata apa ke, walaupun ada pendapat betul, tapi sebaiknya tak payahlah. Kita duduk kat rumah je lama je. Kan? Duduk rumah, jaga diri baik-baik. Sebab bila nak keluar tu, ada ulama kata sekiranya ia sesuatu yang perlu. Maka kalau kita tak keluar, benda tu tak jadi, tak apa. Kita kena pergi. Tapi kalau contoh benda tu, kalau kita tak ada pun boleh berjalan, maka tak perlulah. Lebih baik duduk rumah. Sebab tu pengubian tu akan lalu juga seperti biasa. Betul tak? Besok dah 120 hari, nak pergi hari-hari pun tak apa. Bawa Toto tidur sebelah pun tak apa. Okay, faham.
Sabar. 20 hari tu sekejap sabar. Kan? Tapi masalahnya Okay, pasal Ustaz. 20 hari kahwin dengan orang lain pula. Ustaz, ada lagi satu soalan. Mengenai berkasidah. Okey, baik. Berkasidah marhaban kan? Ya, baik. Macam, okay, yang kita memainkan alat-alat muzik Okey, di baik. dalam ruangan masjid ataupun surau. Dibolehkan ke atau tidak? Sebab Okey. yang main ni semua perempuan. Okey, baik. On point ni senang cerita. Ada sebahagian pendapat khilaf mengikut fatwa kebangsaan negeri. Ada yang kata tak boleh. Maka seeloknya tak payahlah buat. Ada sebahagian tempat si ceramah Maulid Rasul, dia main gendang kat luar. Tapi masuk ke dalam bunyinya. Yang qasidah dalam masjid dan dekat luar main gendang. Tapi dia pakai speaker, so masuk. Boleh faham? Dia ambil dekat kawasan beranda. Tak faham, Ustaz. Maksud dia, ada sebahagian pendapat mengatakan tak boleh lah bergendang dalam Rasul. Sebaiknya tak perlu. Kalau nak bergendang juga di kawasan beranda daripada ruang solat. Boleh faham? Makna di luar kawasan kawasan kita solat tu, Ustaz, makna di tepi lah ya, mungkin di parking ke macam tu. Kita keluar daripada khilaf, so boleh gendut. So kita main lah apa-apa kita nak main kan. Zahara dinul mu'ayyad bizuhurin Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad dhalikal fadlu minallah. Itu tak ada masalah. Ya hanana, ya manusia terhebat Nabiullah Muhammad. Itu tak ada masalah. Itu boleh kita berqasidah. Tapi kalau tak nak main kat dalam, main kat luar. Kan boleh, tak ada masalah kan. Boleh-boleh. Ya darbul huda darbi Ustaz, lagu saya, Ustaz. boleh, tak ada masalah. Cuma sebaiknya kat luar. Okey? Wallahu a'lam. Okeylah. Keadaan Amirah pasal malam dah Okey, Ustaz. memanggil-manggil. Terima kasih, Ustaz. Zukri ke pasar malam. Zukri ke pasar malam. Sabar Ustaz. Tadi kan baru cakap pasal sabar. Jadi, ya. Tutupnya malam tu. Nama pun malam. Malam-malam nanti ada lagi. Belum malam lagi Ustaz. Jadi kita bersabarlah insya-Allah. Ingat, set kita jangan pecah. InsyaAllah, baik-baik. Barakallahu fi. Jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian tadi. Ustaz, kita tadi sampai tajuk yang kelima ke? Mendapat kebaikan ni tu Anugerah pada orang yang sabar nanti. Okey, yang itu kita sambung nanti minggu hadapan insya-Allah. Di hari dan waktu yang insya-Allah. Jika panjang umur. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat, dapat ibrah hari ini dengan bersabarlah. InsyaAllah. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah pada petang ini. Seperti biasa, Ustaz, saya buat bahan kuliah kita seterusnya pada malam ini bersama dengan Yang Amat Arif, Datuk Haji Abbas bin Nordin, insyaAllah. Dan kuliah seterusnya, kuliah Isyak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Meja Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz, insyaAllah, pukul 9.15 malam, insyaAllah. Jadi jumpa malam nanti lagi. Saya mewakili Gemenur Iman, mohon maaf sekiranya ada kata yang tersilap bicara, ada tuturan yang tersilap atur, yang baik itu datang daripada Yang Maha Esa. Segala kekurangan, kesilapan, kekhilafan datang daripada saya yang bergelar hamba. Mohon sekali lagi pada Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang bersama saya Ustaz Zukri Cikebum. Set kita jangan pecah.